أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, pada waktu yang petang yang berbahagia ini, insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-samalah dengan kami tim lah daripada bahagian siri pendidikan kesihatan di IPPT USM, Pusat Perubatan Universiti Sains Malaysia, IPPT Bertam, ingin akan berkongsi kepada anda semua sidang hadirin hadirat yang dihormati semua berkaitan dengan isu yang diperkatakanlah pada hari ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datanglah kepada semua peserta-peserta. Saya tengok sini dah 100 orang jugalah yang datang pada hari ini untuk sama-sama kita melihat berkaitan dengan isu yang diberikan tajuk pada hari ini untuk saya lead untuk berbicara pada hari ini berkaitan dengan kesihatan mental. Pada hari ini sebelum intronya lah kepada yang baru masuk, masuklah, ajak kawan-kawan, boleh share lah link yang diberikan yang anda dapat tu kepada rakan-rakan semua supaya kita dapat dapat berkongsi pada hari ini. Bukan bermaksud siapa yang join hari ini ada masalah mental. Tak semestinya 104 orang ni ada masalah mental. Dah. Maksud kata orang yang join pada hari ini akan dapat ilmu dan boleh berkongsi lah untuk kita betulkan stigma masyarakat berkaitan isu kesihatan mental pada hari ini. Mungkin ilmu yang ada pada hari ini jadi pemangkin kepada kita untuk sama-sama kita sebarkan kepada masyarakat awam dan boleh digunakan dalam praktis diri kita dan masyarakat kita untuk mengidentifikasikan tentang permasalahan mental ini dan moga-moga ianya dapat dirawat dan tidak melarat ke peringkat yang lebih serius lagi yang menyebabkan kesan bukan saja kepada diri kita, masyarakat dan keseluruhannya. Pada hari ini kita bersama saya Muhammad Afifuddin Muhammad daripada Jabatan Kesihatan Komuniti dan sahabat saya Dr. Muhammad Farid Iman Liam Abdullah. Dr. Farid dah ada kat talian ke? Dia DJ pula kan? Dr. Farid, Dr. Farid dah di talian pada hari ini. Kita sembang secara santai lah supaya petang kita pada hari ini, yang dengar pada hari ini tak mengalami masalah mental lah. Kalau terlampau formal. Jadi kita akan berbicara pada hari ini berkaitan dengan isu kesihatan mental yang kita bawa khas, import khas ni Dr. Farid daripada Jabatan Kesihatan Komuniti, sama macam saya juga. Kita import khas lah. Dr. Farid kat rumah kan. Okay, tak apa. Kita akan berbicara tentang isu kesihatan mental. Dan sebelum saya nak mulakan perbincangan kita pada hari ini, eloklah kita perkenalkan sendiri siapa speaker ni. Siapa dia speaker yang tak asing lagi lah, yang terkenal lah bukan saja di USM tapi di serata Malaysia lah, terkenal lah, Dr. Faris Muhammad Dr. Faris Iman Leong Abdullah. Dr. Faris Iman Leong Abdullah, panjang namanya. Merupakan pakar psikiatrik di Pusat Perubatan Universiti Sains Malaysia di bawah Jabatan Kesihatan Komuniti, Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM. Dr. Farid merupakan doktor di pakar psikiatrik yang mengendalikan banyak kes-kes yang berkaitan dengan isu kesihatan mental, macam-macam jenis ada, kan? Dan Dr. Faris juga menghasilkan banyaklah penghasilan jurnalnya, buku dan sebagainya lah. Dan orang yang kita jemput sebagai panel pada hari ini bukan orang yang biasa-biasalah, orang yang tak asing lagi lah dalam isu kesihatan mental ni. Jadi kepada yang datang pada hari ini, sangat-sangat bertuah lah, dan saya minta kongsikan sebanyak mungkin lah, grup taman, grup kawasan, grup gosip-gosip kan, kongsikanlah link-link tu supaya kita dapat manfaat lah pada hari ini, insyaAllah. Dr. Faris, sebagai pemula lah untuk buat bicara kita pada hari ini, insyaAllah lah kepada Dr. Faris, mungkin Dr. Faris boleh huraikan secara umum apa itu kesihatan mental ni? Okay. So sebenarnya definisi kesihatan mental ni tak banyak dibincangkan dalam ceramah-ceramah yang saya kendalikan. Okay. Jadi saya rasa semua
orang yang hadir hari ini dah kenal saya. Okey, saya Dr. Muhammad Faris Iman bin Abdullah, pakar psikiatri daripada PPUSMP dan IPPT USM. Okey, jadi kesihatan mental ni, okey, kita boleh dikatakan sebagai mempunyai kesihatan mental yang sihat jika kita dapat berfungsi 100% dalam kehidupan harian kita dari segi akademik, dari segi pekerjaan, okay, dari segi social dan juga spiritual. Dan jika semua ni dapat jika kita dapat berfungsi dengan baik dalam semua aspek yang saya nyatakan tadi itu, maka kesihatan mental kita adalah baik. Jadi itulah definisinya. Saya cuba nyatakan dalam perkataan yang ringkas supaya semua boleh faham. Ya. Okey. Saya sekarang alihkan kembali kepada ni moderator kita hari ini. Okey, terima kasih. Hafiz. Ya. Terima kasih Dr. Faris. Dr. Faris bagi cara ringkas supaya tak mengantuk, tak lena dan tak mental lah orang yang dengar pada hari ini. Cara ringkas dan mudah. Okey, insya-Allah pada hari ini sebelum saya pergi ke tajuk yang soalan-soalan sesungguhnya, saya buka lah kepada siapa yang nak tanya boleh type lah di ruangan chat soalan-soalan yang mungkin membelenggu kepala kita sehingga membelenggu kepala dan hati kita. Nak tanya tak tertanya-tanya lagi, boleh di chat, boleh di komen di chat itu untuk kita bacakan soalan-soalan yang menyebabkan soalan tu membuku di dalam jiwa kita, menyebabkan kita pun rasa nak ada sakit mental. Okey, boleh tanya, nanti boleh chat kat situ. Okey, soalan seterusnya kepada Dr. Faris lah. Sejauh mana stigma terhadap penyakit mental mempengaruhi persepsi orang ramai terhadap pesakit mental sebagai individu yang agresif? Okey. Stigma ni agak besar, terutama di Malaysia lah. Kalau di negara barat seperti Amerika ataupun Eropah ke, mungkin kurang sikit stigma ni. Tapi di Malaysia ni stigma masih lagi agak besar ataupun agak tinggi tentang penyakit mental ni. So ramai orang yang berpendapat bahawa jika dia didiagnosakan sebagai seorang pesakit mental, okey, maka dia dikaitkan dengan tindakan yang agresif. Adakah itu benar sebenarnya? Jadi itu sebabnya kita adakan forum kita pada hari ini untuk kita nak jelaskan, okey, sama ada wajarkah kita panggil orang yang sakit mental ni sebagai penganas yang melakukan tindakan agresif. Okey. Okey. Jadi disebabkan oleh tindakan agresif tu yang berhubungan dengan sakit mental, maka itu menyebabkan ramai orang berasa ataupun mendapat stigma tentang penyakit mental ni. Sebenarnya penyakit mental ni ada berbagai jenis. Ada 100 lebih jenis penyakit mental yang kami rawat. Jadi daripada semua penyakit mental ni, bukan semua penyakit mental ni akan menyebabkan seseorang itu bertindak agresif. Okay? Jadi jangan kita salah anggaplah. Okay? Cuma sebahagian sahaja penyakit mental yang boleh menyebabkan kelakuan agresif. Okay? Akan tetapi, jika saya tanya orang yang hadir hari ini, siapa yang akan lebih cenderung untuk bertindak agresif di antara orang yang menggunakan dadah ataupun orang yang sakit mental? Mana satu akan lebih cenderung untuk menunjukkan tindakan agresif? Apa nak jawab ke? Ataupun tak orang nak jawab ke? Ataupun moderator kita boleh jawab? Sakit dadah, dadah lah kan? Orang dadah lah kan? Okey. Ada yang kata sakit mental, ada yang kata dadah. Okey. Sebenarnya, okey, orang yang menggunakan dadah ni lebih cenderung untuk melakukan tindakan agresif berbanding dengan orang yang sakit mental. Okay. Terutamanya orang yang menggunakan methamphetamine ataupun amfetamin lah. Okey. Syabu contohnya ataupun ais. Itu akan menyebabkan tindakan agresif yang agak teruklah, berbanding dengan pesakit mental. Daripada orang yang menggunakan ais dengan syabu ni,
sekurang-kurangnya 30% orang akan bertindak agresif. Itu yang menyebabkan banyak kes jenayah yang berhubung kait dengan penggunaan ais ataupun syabu. Jadi sebenarnya orang yang bertindak agresif ni dalam kalangan penagih dadah ni lebih tinggi berbanding dengan orang yang sakit mental. Orang kena ketum je Jadi, nak tu boleh. ya, Orang yang makan ketum, minum ketum lah. orang minum ketum tak ada masalah yang besar. Masalah yang besar ialah orang yang menggunakan ais atau syabu. Okey. Ataupun menggunakan orang kata campuran atau koktail dadah, yang melibatkan ais. Ramai juga orang yang menghisap ganja, menghisap heroin menggunakan ais. Jika ditambah dengan ais, maka tindakan risiko untuk bertindak agresif itu akan meningkat. Ais tu syabu lah kan, bukan ais ketum yang biasa tu kan. Bukanlah ais yang kita makan tu. Okey. Ais sabu contohnya. Ataupun even pil kuda. Pernah dengar kat pil kuda yang kat Kelantan? Itu pun boleh menyebabkan tindakan yang agresif. Terutama jika seseorang tu tengah dipengaruhi dadah dan tidak cukup tidur. Itu kan menyebabkan halusinasi. Munculnya halusinasi yang mendengar suara yang orang suruh mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Jadi saya berbalik kepada moderator kita. Okey, terima kasih Dr. Farid memberikan penjelasan kepada kita tentang apa beza di antara orang yang ada masalah mental, macam mana orang yang ada masalah mental dan macam mana keterlibatan orang tu dalam isu-isu dadah yang mempengaruhi lebih agresif lah tindakan menyebabkan masalah kepada pemikiran seseorang pula menyebabkan kes berkaitan dengan mental. Nah, macam Dr. Farid sebut tadi, ais tu itulah syabu lah, bukan ais teh oh ais tu lain lah. Jadi mungkinlah pendengar-pendengar yang ada pada hari ini mungkinlah yang Dr. Farid bagi sebut tadi lah berkaitan dengan isu dadah dan sebagainya lah, yang kepelbagaian penggunaan barang-barang terlarang lagi menyumbangkan kepada masalah-masalah mental berbanding dengan isu-isu yang biasa-biasalah. Okey, pada hari ini kita akan pergi ke tajuk seterusnya lah. Kalau kita lihat sebelum topik soalan yang seterusnya. Kalau kita lihatlah di Penang lah, kami ni, saya Dr. Farid berada di Pulau Pinang. Kita tahulah di Pulau Pinang ni terkenal lah Jambatan Pulau Pinang tempat orang buat terjunan untuk melakukan pembunuhan diri lah jika berada dalam keadaan tekanan ramai. Mungkin kita tiap-tiap bulan ada orang buat terjunan somersault, terjun pusing-pusingan, terjun ke dalam tu untuk menamatkan riwayat hidup lah sebab mengalami masalah mental dan sebagainya lah. Tak apa, kita view sikit. Soalan kedua kepada Dr. Faris yang mungkin terbuku dalam benak pemikiran kita sebagai seorang pendengar, adakah terdapatlah bukti-bukti saintifik yang kuat menyokong pandangan bahawa orang yang sakit mental cenderung lebih agresif daripada individu yang tidak mempunyai masalah mental? Okey, sebenarnya bergantunglah pada tahap penyakit. Jika seseorang tu tengah mengalami tahap akut, tahap akut maksudnya sekarang ni dia diserang oleh gejala-gejala penyakit tersebut. Itu boleh meningkatkan risiko untuk seseorang tu bertindak agresif. Terutamanya contohlah, saya bagi contoh, terutamanya orang yang pertama kali mengalami episod psikosis. Apa tu episod psikosis? Episod psikosis adalah di mana seseorang tu mengalami halusinasi dan juga delusi. Dia percaya dia diancam oleh seseorang. Ada orang yang ada niat buruk dan nak melakukan sesuatu ke atas mereka, ataupun mendengar suara yang menyuruh diorang untuk melakukan tindakan yang agresif, untuk membunuh seseorang, untuk menumbuk seseorang, ataupun suara yang maki hamun mereka. Itu akan meningkatkan tindakan agresif. Contohnya pada pesakit yang pertama kali mengalami episod psikosis. Di samping itu, orang yang mengalami episod mania dalam kalangan pesakit bipolar,
Itu juga adalah lebih cenderung untuk melakukan tindakan agresif. Disebabkan oleh gejala-gejala tersebut. Contohnya, jika saya sekarang ni tengah mania, okay, saya akan rasa saya ni macam anak raja. Saya ni sangat berkuasa. Saya ni adalah orang kanan kepada Tuhan. Saya ada kuasa superpower contohnya. Okay? Jadi, bila Dr. Hafiz cakap dengan saya, dia rasa saya bukan orang yang berkuasa, itu akan bercanggah dengan delusi saya. Itu akan menyebabkan saya naik angin dan nak cuba tumbuk dia. Itulah sebabnya orang yang mania ni adalah cenderung untuk melakukan tindakan agresif jika tidak dikawal atau dirawat lah. Okay? Selain daripada itu, orang yang demensia, pernah dengar demensia? Okay, orang yang nyanyok, okay, yang daya ingatannya dan pertuturannya merosot, okay, disebabkan oleh usia, kebanyakan kes disebabkan oleh usia. Itu juga kemungkinan akan bertindak agresif jika tahap penyakit dah jadi semakin teruk. Jadi orang yang ada penyakit Alzheimer contohnya, jadi jika tahap penyakit itu dah jadi semakin teruk, maka dia juga lebih cenderung untuk melakukan tindakan agresif apabila ia mengalami sesuatu yang kita panggil sebagai PTSD, Behavioral and Psychological Syndrome of Dementia. Maksudnya kelakuan dan juga tahap psikologi mereka merosot disebabkan oleh demensia, kerosakan pada otak. Okay. So itu adalah beberapa kes lah penyakit mental yang mungkin ada hubung kaitnya dengan tindakan yang agresif. Okay. Tambahan, okay, jika seseorang tu mengalami kemurungan, adakah dia mempunyai risiko juga untuk menjadi agresif? So itulah soalan saya. Ada siapa boleh jawab ke? Ataupun moderator kita nak jawab juga? Ni sini ada Dr. Ayat Rohayu, saya jawab dah tadi. Dr. Rahayu boleh jawab juga, Boleh silakan. jawab. Dia malu lah gitu. Iyalah kot kan. Jawab. Ya, so orang yang murung ni ataupun mengalami depression, okay, akan ada risiko yang tinggi untuk melakukan tindakan agresif jika mereka ada keinginan untuk membunuh diri. Terutamanya mereka bukan saja nak tamatkan riwayat hidup mereka sendiri, tetapi nak juga membunuh ahli keluarga untuk mati bersama. Itu akan meningkatkan risiko untuk bertindak agresif dalam kalangan pesakit depression. Jadi kalau kita tengok baca surat khabar, kita dah sebenarnya dapat gambaran dah kan. Banyak berita jenayah yang melibatkan orang yang mengalami kemurungan ni, okay, akan membunuh ahli keluarga mereka sebelum mereka membunuh diri. Jadi ada juga risikonya untuk bertindak agresif, tapi bilangannya tidak besar. Tak seperti orang yang mengalami bipolar ataupun orang yang ada episod pertama psikosis. Dan apa yang saya ceritakan sekarang ini tentang orang yang ada sakit mental ini, bilangan mereka berbanding dengan penyalahgunaan dadah itu adalah kurang berbanding dengan orang yang menggunakan dadah untuk menjadi agresif. Okay. So penagih dadah lagi tinggi dia punya risiko tu untuk bertindak agresif. Jadi kita harus beka. Itu sebabnya budak-budak muda sekarang ni dia kata tak apalah, saya cuba je kawan ni. Kawan kan suruh cuba. Cubalah ambil ais ke, cabu ke, bukan ais batu lah, cabu dan sebagainya. Okey, ingat, oh tak ada masalah. Bila dah cuba, tak boleh tidur dengan suara bertindak agresif. Sampai membunuh keluarga ke, mencederakan keluarga ke, itulah. Okay. Dan bukan sahaja orang yang ambil ais, orang yang hisap ganja pun sama. Jika seseorang tu ada kecenderungan genetik untuk mendapat penyakit psikosis, jika mereka menghisap ganja, itu akan meningkatkan juga risiko untuk menjadi agresif juga. Jadi kita kalau boleh lah kan, kita kena didiklah anak-anak muda kita dengan cara yang betul untuk jauhkan diri daripada
Dah. Saya berbalik kepada moderator. Okey, terima kasih kepada Dr. Faris kerana memberikan satu pencerahan kepada kita tentang bagaimana mereka yang digolongkan sebagai agresif akibat daripada stigma berkaitan dengan isu kesihatan mental ini, dan bagaimana kita nak kenal pastilah mereka-mereka yang berada dalam situasi yang sedemikian. Moga-moga dengan apa yang diberitahu ciri-ciri pencerian oleh Dr. Faris tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kita nak membezakan di antara orang yang ada masalah mental dengan orang yang bukan masalah, yang tiada mengalami masalah mental, dan mereka yang agresif dari sudut aspek masalah mental. Jadi kalau kita lihat stigma lah, sebelum saya nak masuk ke soalan yang ketiga. Cuba kita tengok Dr. Faris. Dr. Faris ceria aja kan. Kadang-kadang stigma Dr. Faris kan. Doktor psikiatrik ni doktor yang mental juga kan. Doktor yang garang, yang masam, yang ni kan. Sehingga kan takut bagi pesakit nak pergi jumpa doktor psikiatrik. Itu stigma juga tu. Menyebabkan last kali sakit mental dia ambil kepala dia hentak kat dinding je. Seolah-olah macam hentak kat dinding tu lega. Padahal tak lega-lega jugalah. Jadi kepada yang ada masalah mental, jangan takut dengan doktor psikiatrik. Ceria je Dr. Faris kan. Itu maksud kata doktor stigma ini perlu kita atasilah dalam kalangan masyarakat kita supaya tidak ada kita katakan tidak ada persepsi yang negatif kepada bukan saja pesakit mental, doktor pun kenal juga kan tempias tersebut. Okey, kembali pada soalan yang ketiga kepada sahabat-sahabat yang lain boleh linkkan ke sahabat-sahabat dalam grup taman kan, grup apa-apa untuk kita dapatkan maklumatlah berkaitan kesihatan mental. Soalan yang ketiga Dr. Faris apakah faktor utama yang boleh menyumbang kepada tingkah laku agresif kepada orang yang ada masalah mental ni, dan sejauh manakah mereka memainkan peranan dalam penilaian masyarakat? Itu soalan yang ketiga. Okey. Tadi saya dah nyatakan beberapa faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan tindakan agresif. Contohnya halusinasi yang memberi perintah kepada kita untuk melakukan tindakan agresif. Ataupun halusinasi berbentuk suara yang memaki hamun kita, yang membuatkan seseorang tu jadi marah, itu akan meningkatkan risiko. Ya. Ataupun jika seseorang tu mengalami halusinasi visual pula, yang nampak ada hantu ke, bayang-bayang ke, atau nampak macam ada orang nak datang menuju ke arah mereka untuk membunuh mereka ke, itu akan meningkatkan risiko juga. Sama juga dengan orang yang mengalami delusi, yang berpendapat bahawa mereka ni diancam, kesihatan, keselamatan mereka ni terjejas. Ada orang ada niat buruk yang nak buatkan sesuatu yang buruk ke atas mereka. Itu juga akan meningkatkan tindakan untuk menjadi agresif lah. Okey. Di samping itu, satu lagi faktor yang penting adalah ubat dan rawatan. Ada juga pesakit yang katanya degil sikit lah. Mereka tak percaya pun mereka ni mengalami masalah penyakit mental dan perlu dirawat. Jadi dia rasa dia normal, tak perlu apa-apa rawatan, dan itu akan meningkatkan tempoh mereka bergejala, dan pada masa yang sama mungkin akan meningkatkan risiko juga bagi setengah penyakit seperti bipolar ataupun penyakit psikosis seperti skizofrenia. Jadi kita harus peka bahawa rawatan, jika seseorang tu mendapat rawatan, kena pastikan bahawa mereka sentiasa continue atau sentiasa menggunakan rawatan yang diberi supaya keadaan mereka adalah dalam keadaan yang stabil. Jadi rawatan juga adalah satu faktor yang sangat penting kita mengelak daripada tindakan agresif. Okay. Ada juga orang yang mempunyai kecelaruan personality. Contohnya borderline personality, antisocial personality, personality narcissistic. Tiga jenis personality ini juga adalah lebih cenderung untuk menjadi agresif. Contohnya orang yang antisocial ni, mereka ni suka melakukan keganasan. Pernah dengar tak apa perkataan psikopat? Psikopat. Pernah dengar? Orang yang psycho dia.
Orang yang biasanya pasar kita tu kita kata orang ni psycho. Okay, psychopath. Okay, so psychopath ni adalah orang yang antisocial. Okay, di mana mereka suka melakukan kesakitan ke atas orang lain. Mereka suka nampak orang sakit ataupun orang tu sengsara. Okay, jadi golongan yang ada personality antisocial ni mungkin adalah lebih cenderung untuk bertindak agresif juga. Di samping itu orang yang narsisistik, orang yang rasa mereka ni semuanya betul. Mereka ni tak pernah salah. Apa yang mereka fikirkan semuanya betul. Itu juga akan lebih cenderung untuk bertindak agresif jika orang di sekeliling mereka ni, contoh macam ahli keluarga ke, rasa mereka ni dah buat salah ataupun tak buatkan kesilapan. Mereka tak boleh terima. Jika tidak boleh terima dan mengganggu semangat keyakinan diri mereka, maka itu akan menyebabkan mereka bertindak agresif juga. So itu adalah beberapa kecelaruan personality yang mungkin akan meningkatkan seseorang untuk bertindak agresif. Okay. Dan saya rasa disebabkan oleh kadang-kadang social media kan yang selalu menayangkan melaporkan kes orang yang mengalami skizofrenia ke, yang membunuh orang ke, membunuh ahli keluarga ke, itu sebenarnya yang meningkatkan stigma di antara orang Malaysia, di antara rakyat Malaysia yang untuk berpendapat bahawa penyakit mental ni berbahaya. Okey, tapi mereka tidak mengkaji betul-betul. Ramai orang yang mengalami skizofrenia ni sebenarnya tidak bertindak agresif pun. Mereka tak kisah pun kalau siapa nak mencabar mereka ke. Ada yang sebenarnya menjadi mangsa kena buli pula. Bukan pemangsa, mangsa kena buli orang skizofrenia ni. Okey, jadi bukannya semua orang skizofrenia bertindak agresif. Okay. Yang kita nampak kat berita yang dilaporkan di akhbar tu, okay, yang berkaitan dengan orang yang bertindak agresif yang mengalami skizofrenia tu adalah orang yang sebenarnya meninggalkan rawatan, yang sebenarnya tidak ambil ubat, okay, tidak hadir untuk psikoterapi untuk mereka memulihkan mereka. Okay. Jadi jika pemulihannya terjejas, okay, gejala bertambah, okay, episod psikosis tu jadi balik, itu akan meningkatkan risiko. So saya haraplah stigma ni di antara kita ni, di kalangan kita ni boleh kita kurangkan. Okay, dan jangan berpendapat bahawa semuanya orang mental yang ada sakit mental ni adalah orang yang agresif. Ramai sebenarnya yang tak agresif. Saya sebenarnya lebih agresif daripada orang yang sakit mental. Bukan agresif dari segi apa, dari segi nak beri nasihat kepada pesakit. Okey, so balik kepada moderator kita, Dr. Afif. Terima kasih Dr. Farid kepada soalan ketiga, menjawab soalan dengan penuh ceria. Jangan takutlah dengan stigma kepada pakar psikiatrik lah. Okey, kalau kita tengok Dr. Farid kan, negara kita sekarang ni adalah negara Malaysia yang memperuntukkan, kita katakan sumber kewangan kita ada peruntukan untuk bagaimana nak menangani masalah kesihatan mental. Banyak kerajaan peruntukkan. Tahun bajet yang sebelum ni, bajet yang terbaru pun ada peruntukan untuk menangani masalah mental. Menunjukkan pada hari ini kita tak tahulah masyarakat kita ini sama ada dia terpengaruh dengan media sosial ke ataupun terlampau fragile, kita kata mudah koyak ke macam mana. Berbanding mungkin daripada aspek dulu kita jarang dengar sangatlah kan masyarakat dulu yang ada masalah mudah koyak. Berbanding sekarang ni mungkin media sosial ke apa ke sebenarnya menyebabkan kita tengok masyarakat kita tengok nampak fragile sangat, mudah koyak, mudah tersentuh, mudah ni. Last kali dia exposekan diri dia di dalam media sosial, menyebabkan bertambah-tambah lagi stigma berkaitan dengan isu mental tersebut. Dan ke soalan yang keempat, relate dengan soalan tu.
Bagaimanakah, soalan keempat kepada Dr. Fahri, bagaimanakah amalan penilaian kesihatan mental boleh mempengaruhi stereotip pesakit yang mengalami masalah mental sebagai individu yang agresif, dan adakah kaedah penilaian tersebut perlu direformasikan? Hmm. Okay. Penilaiannya, okey. Bila kita berdepan dengan orang yang cenderung untuk bertindak agresif, ada beberapa cara lah. Okay. Yang satu, kita jangan provokasikan orang tersebut. Contohnya lah, kalau orang tu dia kata dia tak boleh jalan, dia tak boleh jalan, dia otak tu ada sakit kan, dia percaya bahawa otak dia ada chip, orang letak chip dalam otak dia menyebabkan dia tak boleh jalan, contohnya. Okay. Orang yang mengalami delusi seperti ini, jangan kita provokasikan mereka yang kata, you ni tipu lah, you ni janganlah ni berlakon kat depan orang, you ni janganlah cuba nak dapatkan kesian kat orang. So kita jangan lakukan tindakan yang boleh menyebabkan mereka menjadi agresif. Okay? Jadi kita harus bercakap dengan cara yang sopan dan betul lah. Okay? Dengan soft skill yang betul kepada mereka ni. Okay? Dan pandangan mata kita pada pesakit pun penting. Jangan kita pandang mereka lain macam. Pandang yang mereka macam mestilah orang yang tak normal lah, orang yang tak betul lah, tak waras lah. Okay? So kita pandang dia macam kita pandang orang biasa je. Okay? Kita boleh pandang, okay? Tapi boleh ya kita gerak-gerakkan mata kita sekali-sekala tu bolehlah macam pandang ke sebelah sini sana ke, supaya mereka tak rasa mereka ni diancam bila kita memandang mereka. Okay? Dan lepas tu perbincangan dengan orang seperti ini, kita kena harus berhati-hati lah, dan gunakan kataan yang simple, yang senang difahami untuk mendapatkan sejarah daripada mereka. Okay. So itu adalah beberapa cara kita bila nak berdepan dengan orang yang agresif. Okay. Kalau orang tu dah angkat parang, okay, orang tu dah angkat parang dan macam nak kejar orang, janganlah kita pergi duduk situ lah, tanya soalan lagi. Kan? Kalau dah sampai tahap ini, kan kita terpaksalah cuba orang kata restrainkan pesakit tersebut dan cuba memberi suntikan kepada pesakit untuk kita mengurangkan risikonya untuk menjadi lagi agresif. Okay. Jadi bergantung pada keadaan bila kita berdepan dengan pesakit. Okay, jika mereka ni ada kecenderungan untuk jadi agresif tetapi tidak begitu agresif lagi, kita masih boleh bersembang dengan mereka untuk mendapat sedikit sejarah. Okay. Tapi kalau mereka dah pegang parang dah, nak kejar orang, janganlah nak duduk situ lagi tanya soalan. Okay. Jadi itulah cara kita untuk nak berdepan dengan orang agresif ni, okay, secara selamat. Okay. Lepas tu yang penting saya rasa ni lah, stigma tu harus dikurangkan. Okay. Bukan saja doktor psikiatri of course, orang kata mereka faham pesakit psikiatri ni. Okay. Jadi mereka biasanya cuba sedaya upaya untuk tidak provoke, untuk melakukan provokasi pada pesakit. Okay. Tapi ada juga doktor-doktor lain yang bukannya doktor psikiatri yang kerja kat klinik kesihatan contohnya, ada juga yang akan berdepan dengan pesakit mental yang cenderung untuk jadi agresif. Jadi mereka harus bekalah bahawa jangan anggaplah semua orang gila tu kena balut dan kena restrain dulu terus cuba cakap dulu. Melainkan kalau mereka tak angkat parang, tak angkat parang kan, tak angkat senjata dan nak mula serang orang, kalau macam tu kita tak perlulah sembang lagi, kan, kena restrain cepat-cepat pesakit tu. Jadi doktor bukan psikiatri pun yang kerja kat contohnya klinik kesihatan ataupun hospital ke di bahagian kecemasan, mereka harus
tahu juga cara untuk handle, untuk nak manage orang yang agresif ni, yang cenderung untuk jadi agresif. Itulah beberapa pendapat saya. Tapi yang paling penting bukannya kita terus nak gunakan ubat untuk restrain pesakit, tetapi kita cuba bersembang dulu dengan pesakit. Melainkan kalau memang dah menunjukkan keadaan yang jadi memang mereka dah menjadi agresif, baru kita kena physical restraint dan gunakan ubat untuk menenangkan mereka. Berbalik kepada moderator kita, Dr. Afif. Okay, terima kasih pada Dr. Farid. Menjawab soalan keempat ni, bagaimana kita nak menilai mereka yang ada masalah mental ini daripada pelbagai sudut lah. Dan jangan kita meletakkan satu persepsi yang negatif kepada mereka, seolah-olah orang yang ada, dia pernah jumpa pakar psikiatrik ke, dia ada masalah sikit-sikit berkaitan isu mental ni, terus kita chop dia sebagai negatif. Dan kita tidak memberikan peluang untuk membantu dia lah, tak buka ruang peluang, seolah-olah tidak ada peluang kedua bagi orang yang ada masalah mental ni. Ni yang jadi masalah juga di kalangan masyarakat kita, insya-Allah. Saya buka kepada soalan lah kepada semua yang nak bertanya, boleh type. Kita ada beberapa soalan dah yang akan saya baca sekejap lagi kalau sempat. Saya minta kepada semua, siapa-siapa nak bertanya, lebih kurang hampir 300 orang ni Dr. Farid yang menonton kita pada hari ini. Dan boleh share lagi lah, boleh share lagi info berkaitan dengan webinar kita pada hari ini kepada semua lah. Moga-moga ramai dapat manfaat dan kita boleh buang stigma ini. Untuk pengetahuan semua lah, Dr. Farid dan saya dah menghasilkan buku lah berkaitan murung lah, siapa yang berminat lah kan. Ni dapat buku murung, promote sikit lah kan. Ni berkaitan dengan isu kemurungan, berkaitan kemurungan, terbitan penerbit USM. Boleh dapatkan lah di penerbit USM, buku murung. Dan buku ketum tu, saya tanya bab ketum tadi, boleh dapatkan juga di penerbit USM untuk mengetahui secara mendalam berkaitan dengan isu mental yang dihadapi oleh masyarakat kita, dan kita bina stigma itu bukan saja kepada masyarakat individu yang ada masalah tersebut, tetapi kepada doktor sekali pun kena sekali stigma tersebut. Ini satu benda yang tidak baiklah kepada masyarakat. Soalan seterusnya Dr. Farid, kita masuk ke soalan kelima. Kita tengok kepelbagaian masyarakat kita, budaya kita yang pelbagai, kan? Adakah terdapat perbezaan dalam perspektif pencerobohan pesakit mental antara masyarakat dan budaya yang berbeza? Mungkin orang Melayu macam mana, Cina macam mana, India macam mana? Dan apakah faktor-faktor ini dapat membentuk pandangan pesakit mental sebagai individu yang agresif? Silakan Dr. Farid. Okey. Rasa bagi rakyat Malaysia, kalau ikutkan budaya Melayu ke, India ke, Cina ke, semuanya sama je. Ramai yang takut juga stigma tu, stigma penyakit mental tu. Okey, itu disebabkan itulah ramai yang mungkin mengalami masalah kemurungan ke apa, tapi mereka tidak mahu menampil ke depan untuk mendapatkan bantuan doktor lah. Jadi sebenarnya budaya etnik yang berbeza di Malaysia ni lebih kurang sama je. Takut akan terkena penyakit mental, dan ada juga mungkin sebilangan kecil rakyat Malaysia ni mungkin juga berpendapat juga orang yang sakit mental ni maksudnya orang yang agresif juga. Jadi stigma tu tetap tinggilah saya rasa di Malaysia ni. Itu sebabnya ramai sebenarnya orang yang ada penyakit mental ni ramai di Malaysia ni. Tapi apa yang kita dapat bantu ni cuma sebilangan kecil sahaja. Ramai yang tidak nak menampil ke depan untuk berjumpa dengan pakar psikiatri ataupun pakar clinical psychology. Ramai yang bila mengalami gejala penyakit mental ke, mereka lebih cenderung untuk nak pergi ke jumpa dengan siapa? Bomo dulu kan. Ataupun terus pergi rawatan Islam. Rawatan Islam bukannya tak boleh pergi, boleh. Okey, cuma rawatan moden dengan Islam kena bergabung lah. Bukannya satu jenis rawatan sahaja. Jadi saya inilah ingin saya nak menasihatkan semua supaya jika mengalami masalah yang berkaitan dengan kecelaruan mental,
cuba dapatkan bantuan. Jangan nak simpan je. Nak simpan sampai bila kan? Sampai kita nak bunuh diri baru nak berjumpa dengan pakar ke? Masa tu mungkin dah terlambat sebab rawatan mungkin dah bukan senang dah untuk nak merawat pesakit tersebut. Sebab gejala ni dah terlampau lama sangat. Jadi itulah saranan saya. Dan jika di negara barat, mereka lebih bersifat terbuka lah. Jadi kalau ada je masalah, straight pergi jumpa doktor. Walaupun ada juga yang suka simpan-simpan juga. Tapi saya rasa orang Asia terutama orang Malaysia tu lebih suka lah untuk simpan ataupun pergi ke pomok ataupun ustaz dulu daripada nak pergi ke pakar psikiatri. So, itu saranan saya. Okey, kalau nak merawat, okey, buatlah rawatan Islam. Bergabung sekali dengan rawatan moden. Baru betul. So, itu sahajalah. Sebenarnya tak banyak nak huraikan dalam soalan ini. Saya rasa semua dah clear dan jelas lah keadaan tahap stigma dalam kalangan rakyat Malaysia. Okay, saya berbalik kepada Dr. Afif. Okey, terima kasih Dr. Farid. Di kalangan masyarakat kita berbeza agak budaya, agama pun stigma dia lebih kurang macam yang Dr. Farid beritahu lah, sama lebih hampir sama. Mungkin dari segi barat ke barat tu lebih terbuka lah dari sudut ni, menilai orang yang ada masalah mental tersebut. Kita ke soalan yang ditanyakan oleh pendengar kita pada hari ni, lebih kurang 302 orang yang memandang kita pada hari ni, Dr. Farid. Ramai pula hari ni kan yang melihat program kita pada hari ini. Ada soalan daripada Puan Normi Hana binti Abdul Rahim. Ia menyatakan, salam doktor. Seseorang individu yang terlampau obses membuat konten di media sosial hingga akan terlampau terfikir tentang idea-idea konten sehingga mengganggu tidur dan aktiviti lain. Adakah ia simptom kecenderungan ke arah penyakit mental ataupun kemurungan? Soalan dia kepada Dr. Farid. Dipersilakan. Maksudnya terlampau terlibat dalam media sosial. Dia terlampau buat konten. Dia fikir konten-konten sampai tak nak mengganggu tidur dia, aktiviti lain pun terganggu. Adakah cenderung ke arah mental ataupun kemurungan? Dia kata. Okay, so untuk orang yang mengalami keadaan tersebut, okay, dia harus dapatkan nasihat lah pakar dan tengok sama ada mereka ni mengalami ketagihan social media ke tak dia. So orang yang selalu menggunakan social media ni dan seronok sangat nak gunakan social media dan sampai tahap obses seperti ini kan, dan setiap hari kena tengok fikirkan konten untuk buat yang terbaik di social media dan sentiasa nak masuk dalam social media tiap-tiap hari ni. Dan kena tengok juga mereka ni sama ada mereka ni mengalami ketagihan social media ke tidak. Itu nombor satu. Okay, nombor dua, kalau terlampau obses sangat tu dengan social media ni, adakah mereka ada OCD ke yang berkaitan dengan social media? Itu kita tak tahu. Tapi OCD yang berkaitan dengan social media ni, peluang untuk bertindak seperti itu kurang sikit lah berbanding dengan orang yang sebenarnya mengalami ketagihan social media. Jadi kita kena buat penilaian lah untuk orang yang mengalami keadaan tersebut. Tapi tak semestinya orang yang macam ni memang ada masalah kecelaruan mental. Okay. Ada juga yang obses tapi dia masih normal lagi. Itu yang saya kata perlu dinilai oleh pakar. Bukan cuba menilai sendiri, tetapi dinilai oleh pakar. Okey, tu. Apa-apa pun kena penilaian pakar. Jangan duk main buat penilaian sendirilah. Kalau kita rasa kita masih boleh cope slow-slow, bolehlah kita ambil bantuan kaunselor, psikologis dan sebagainya lah untuk dapatkan nasihat dan sebagainya. Tetapi kalau tak boleh nak kita katakan nak bertindak pun kita jadi abnormal, rujuklah kepada pakar yang bertepatan. Jangan kita buat kepala sendirilah, menyebabkan kadang-kadang benda tu biasa tapi disebabkan kita membiarkan perkara itu berlaku, dia akan menjadi teruklah, menyebabkan kesan dia bukan saja kepada diri kita, keluarga,
masyarakat dan keseluruhannya, mengganggu keseluruhannya. Jadi itu kita kena perhatikanlah. Soalan seterusnya Dr. Farid. Soalan saya pilih ya, saya pilihlah noh. Adakah normal seseorang itu overthinking sampai jadi takut nak buat sesuatu tindakan, risau dengan tindakan reaksi negatif yang akan diterima itu boleh dikatakan sebagai orang yang ada masalah mental. Overthinking ni. Sama lelaki, orang lelaki ni kadang-kadang tak terlampau sangat overthinking. Perempuan lah selalu overthinking. Minta maaf noh yang ada yang ni. Overthinking, terlampau overthinking. Duk fikir sampailah menyebabkan tak boleh berjalan urusan yang normal dalam kehidupan dia. Apa pandangan saya? Adakah mereka ni ada masalah mental dan ataupun apa-apa yang boleh dinasihatkan oleh Dr. Farid? Okay. Itu kita katakan keresahan yang terlampau. Sesuatu perkara yang belum berlaku lagi, mereka dah fikir dah macam-macam fikiran yang negatif yang bertentangan dengan perkara tersebut. Contohnya kan, overthinking ni kemungkinan macam kan bila suami nak keluar kerja, kita dah mula risau dah. Terlampau risau pula. Sampai nak halang suami daripada pergi kerja. Sebab takut nanti suami keluar pergi kerja je, terus aksiden. Ataupun diculik orang ke. Ataupun pergi jumpa pula perempuan simpanan. Contohlah. Okay. So sebenarnya perkara ni tidak berlaku, tapi keresahan mereka yang menggambarkan perkara tersebut akan jadi begini adalah agak tinggi. Selain itu, jika dah menjejaskan rutin harian mereka dan menjejaskan fungsi mereka, fungsi akademik ataupun fungsi pekerjaan, itu dah kita boleh katakan mereka mungkin mengalami generalized anxiety disorder. Kecelaruan, keresahan umum contohnya. Okay? So generalized anxiety disorder. So kalau sesiapa yang mempunyai tanda-tanda seperti itu, perlulah berjumpa dengan pakar lah untuk mendapatkan penilaian yang teliti lah. Okey, terima kasih Dr. Farid. Oh, hari ni partisipan kita hampir lebih kurang 315 orang. Partisipan pada hari ini, alhamdulillah. Moga ilmu yang kita perolehi pada hari ini insya-Allah kita dapat manfaatkan sebaik mungkin. Sempat lagi lah sahabat-sahabat kita nak share link ni dan kita akan pergi ke soalan seterusnya sehingga 3.30 lah insya-Allah kita akan berbicara pada hari ini. Dr. Farid, ada yang bertanya pada ni. Saya concludekan beberapa soalan yang ditanya oleh para pendengar pada hari ini. Adakah stres tu boleh dikategorikan sebagai orang yang stres? Contohnya, aku ni mental, aku ni stres lah. Contohlah kan dia sebut stres tu, adakah dia dikategorikan sebagai orang yang ada masalah mental yang serius? Okey. Sebenarnya stres adalah perkara normal. Sesiapa akan mengalami stres. Tak pernah ada manusia dalam dunia ni yang tak mengalami stres. Jadi stres sedikit tu tak apa. Stres yang sedikit tu adalah agak berguna juga untuk kita, bermanfaat untuk kita. Supaya itu akan memberikan motivasi untuk kita untuk bergerak ke depan. So tak semestinya orang yang stres ni mesti adalah akan mengalami keadaan yang negatif kan. Jadi, tapi jika sesuatu stres tersebut tidak dapat ditangani dengan betul dan berterusan untuk jangka masa yang panjang, dia akan menjadi stres yang kronik. Dan stres yang kronik ni, jika dah menjejaskan fungsi kehidupan harian kita, maka orang tersebut mungkin dah mengalami gangguan mental dan perlu mendapat penilaian. Jika tidak, fungsi masih elok lagi, walaupun terdapat sedikit gejala yang tidak berpanjangan, contohnya tak boleh tidur sehari dua saja ke, ataupun rasa kurang selera sehari dua sahaja ke, lepas tu dah okey balik ke, itu bukannya penyakit mental atau gangguan mental, cuma stres yang biasa sahaja. Jadi jangan kita ingatlah kan, stres maksudnya nak jadi gila ke ataupun nak dapat penyakit mental ke, tak semestinya. Tapi kalau berlarutan untuk jangka masa yang panjang dan menyebabkan terjejasnya fungsi-fungsi kehidupan harian, maka perlu dapatkan penilaian daripada pakar. Okey, Dr. Hafiz, seterusnya. Okey,
Tu kepada yang bertanya berkaitan dengan stres tu ada yang baik, ada yang buruk kan. Kalau tak ada stres ni kita tak bangun tidur lah hari-hari kan. Dengan stres lah kita bangun mandi, kita bangun daripada ni untuk membantu kita. Perlu juga stres tu, tapi jangan di-stres ataupun terlampau stres sangatlah, boleh membawa kepada penyakit-penyakit lain lah, bukan penyakit mental saja, sakit jantung kan, sakit gout dan sebagainya lah. Okey, okey, ada soalan, soalan kita kita layan beberapa soalan lah daripada pendengar pula. Yang peserta kita pada hari ini, bagi yang join pada hari ini, dia ada link kat situ untuk link untuk kehadiran CPD lah untuk staff-staff USM, dapat mata latihan lah. Okey, soalan seterusnya. Jika seseorang itu dia tak mau jumpa doktor kerana dia rasa diri dia kekurangan diri. Dia rasa aku ni kurang banyak lah kekurangan diri dari segi aspek banyak, pendidikan ke, keuangan ke. Aku ni miskin, tak kaya macam orang lain. Aku ni tak comel macam orang lain, tak lawa. Aku ni rasa kekurangan diri banyak. Adakah ia dianggap sebagai orang yang ada masalah mental tu, Reh? Kekurangan keyakinan diri Hmm. tak semestinya. Ada juga orang yang masih okey lagi tapi kurang keyakinan diri. Tapi kalau seseorang tu mengalami kurang keyakinan diri dan kebanyakan masanya dia rasa moodnya ataupun emosinya agak rendah kebanyakan masa, untuk jangka masa yang panjang, contohnya 2 tahun berturut-turut, kemungkinan dia mengalami tahap kemurungan yang rendah tetapi yang berpanjangan. Itu adalah satu keadaan yang kita panggil dysthymia. So orang yang dysthymia itu boleh diklasifikasikan sebagai orang yang mengalami kemurungan juga. Dan jika berlakunya keadaan tersebut, bukan saja kekurangan keyakinan diri, tetapi mood atau emosi yang rendah yang berpanjangan selama 2 tahun berturut-turut, ataupun kurang um, minat untuk nak buat hampir ke semua aktiviti secara berpanjangan untuk 2 tahun berturut-turut ke, maka jika terdapat juga tanda-tanda tersebut, maka mungkin seseorang itu mengalami dysthymia dan perlu berjumpa dengan pakar untuk dinilai lah. Jadi kekurangan keyakinan diri sahaja itu bukan masalah. Tapi jika ada lagi tanda-tanda yang saya nyatakan tadi, perlulah seseorang itu untuk dapatkan penilaian dari pakar. Tu jawapan yang dijawab oleh Dr. Faris sangat padat dan banyak berinformasi lah. Informasi lah banyak kita dapat daripada pandangan pakar lah. Okey, kalau kita lihat Dr. Faris pada hari ini kan, ramai daripada kalangan masyarakat kita yang menganggap bahawa orang yang sakit mental ni adalah orang disebut sebagai istilah yang mudah dia cakap, gila. Kan? Gila. Aku ni ada salah mental, aku pergi jumpa psikiatri lah. Hang ni gila ke? Hang ni gila ke? Adakah apa kaitan kesihatan mental dengan orang gila? Istilah macam ni, apa pandangan Dr. Faris? Okey. Okey. So, bahasa gila tu, bahasa sorry, bahasa pasar, bahasa pasar gila tu, cuma menandakan dia mengalami skizofrenia. So, daripada semua sakit mental yang kita rawat, cuma satu jenis sahaja yang kita panggil orang yang gila dah dari segi bahasa pasar, itu adalah skizofrenia. Okay. So tapi biasanya kita janganlah panggil orang skizofrenia ni orang gila. Kita panggil je orang ni mempunyai masalah mental itu je, kan. Jadi tak patutlah kita panggil semua orang yang mengalami penyakit mental ni orang gila. Ada juga orang yang mengalami kemurungan, tetapi itu bukan diklasifikasi sebagai orang gila. Orang yang mengalami gangguan keresahan ataupun kecelaruan keresahan itu bukan orang gila juga. Jadi kalau boleh janganlah kita kata orang yang pergi berjumpa dengan pakar psikiatri maksudnya orang gila. Tak semestinya. Ramai orang pesakit saya sebenarnya mengalami kemurungan. Kemurungan ni bukannya orang gila. Bukannya penyakit gila. Tapi dia cuma
salah satu jenis penyakit mental. Hmm. Okey, okey. Terima kasih Dr. Faris. Dengar dengar kepada semualah yang hadir pada hari ini, pandanganlah jangan kita anggaplah orang yang ada masalah mental ataupun orang yang pergi jumpa pakar psikiatri dianggap sebagai gila lah. Dia ada klasifikasi lah dekat situ, sama ada dia ni gila ke, dia ni apa isu-isu macam ni lah. Kita perlu faham lah di kalangan masyarakat. Satu soalan ni mungkin soalan yang ditanya oleh seorang daripada uh, yang join webinar kita pada hari ini. Pengalaman dia lah, Tuan, saya seorang pesakit mental yang menjalani rawatan. Stigma masyarakat, jiran saya buat aduan kepada Persatuan Penduduk. Risau berjiran dengan saya kerana bimbang saya bertindak agresif. Mohon nasihat, bagaimana saya boleh meyakinkan jiran yang saya tidak agresif? Ini soalan realiti. Okey, Dr. Farid, mungkin boleh menjawab soalan ni. Okey. Uh, Dia nak yakinkan jiran dia macam mana? Mungkin macam ni lah kan. Kalau ada masa, cubalah ajak dia keluar minum ke. Mungkin kalau dia tak selesa berdua-duaan dengan anda, mungkin boleh dapat seorang lagi kawan atau jiran ke untuk minum bersama ke. Dan masa tu tengoklah, cuba cuba tanya dia dan cuba minta dia bayangkan, selama ni kita berjiran, adakah saya pernah cederakan anda ke tak? Cubalah tanya soalan macam tu lah. Tapi dalam cara yang soft, cara yang lembut. Bukannya marah-marah nak tanya orang kan. Tanya je kan. Contohlah, Dr. Afif ni jiran saya. Dr. Afif ni sentiasa kata saya ni bertindak agresif sebab saya gila. Sebab saya ada penyakit mental. Tapi saya tak pernah pun pukul ataupun maki hambun Dr. Afif. Jadi cara mungkin kita boleh tanya adalah contohnya, Dr. Afif, kita dah lama berjiran kan? Saya rasa dah lebih 10 tahun ya kita berjiran kan? Dr. Afif memang tahu kan saya ada jumpa pakar psikiatri sebab ada sikitlah gangguan minda saya ni kan. Tapi selama 10 tahun ni, adakah saya pernah ceritakan ke Dr. Afif? Pernah ke Dr. Afif? Dah. Itulah cara kita cakap dengan orang tu. Okay? Secara lembut lah, secara lembut. Okay? Secara seperti seorang kawan. Okay? Jangan terus nak jumpa dia, rasa nak marah dia. Dia kata, Afif, apa lah you ni? You ingat I gila ke apa? Okay je. Pernah ke I tumbuk you sini sana boxing dengan you ke? Jangan cakap macam tu. Okay? Cakap dan tanya secara lembut supaya orang tersebut faham. Tapi janganlah keluar berdua-duaan dengan dia. Mungkin dia tak selesa nak berdua-duaan dengan you kan. Jadi dapatlah seorang kawan lagi untuk join minum-minum tu kat luar. Jadi itulah cara dia lah. Saya tak boleh mengajar anda dalam masa yang tersingkat seperti ini. Tetapi itu adalah contoh lah yang saya bagilah. Macam mana kita nak mulakan sesuatu perbualan dengan jiran kita yang bersangka buruk. Kepada Dr. Aziz. Okey, terima kasih kepada Dr. Farid tentang soalan soalan yang membelenggu lah. Kadang-kadang orang yang didiagnos sebagai ada masalah, sedikit masalah berkaitan dengan kesihatan mental ini sukar untuk adapt lah dengan masyarakat disebabkan oleh stigma masyarakat juga yang menganggap orang yang berjumpa dengan doktor dapatkan rawatan, terapi, nasihat doktor ini sebagai orang yang ada masalah kesihatan mental dan sangat bahaya untuk digauli lah, untuk untuk bermasyarakat, untuk hidup bermasyarakat. Ini satu benda yang sukar lah untuk yang perlu kita atasi lah dekat dalam kalangan masyarakat. Okey, soalan yang seterusnya lah kan. Mungkin soalan terakhir lah. Seminit lagi tinggal Dr. Faris. Saya tak boleh nak baca semua soalan. Banyak soalan ni Dr. Faris. Kan? Kalau saya tak baca, jangan anggap saya ada masalah mental pula. Tak boleh baca soalan lah sebab banyak sangat. InsyaAllah nanti kalau ada lagi ceramah ke, atau ceramah yang kat tempat lain ke, nanti boleh tanya lagi. Isu berkaitan mental ni memang perlu kita buat selalu. Okey, insyaAllah soalan seterusnya ni saya pilih lah kan.
adakah seseorang yang introvert boleh cenderung ke arah gangguan fikiran? Apa pandangan doktor, introvert? Hmm. Yeah. Introvert, okay. So bergantung juga. Ada orang yang introvert ni dia rasa selesa dengan keadaan introvert dia tu. Dia tak rasa tertekan. Dia rasa bila ada sesuatu masa untuk dia bersendirian, dia lagi enjoy. Okay. Yang penting dia enjoy. Okay. Kalau dia enjoy, itu tak menyebabkan dia jadi stres, maka itu saya rasa tak ada masalah. Tapi macam mana introvert pun kita, kalau ada orang nak mengajak kita keluar, mesti kita nak keluar juga kan. Takkan orang nak mengajak kita keluar, nak belanja kita pun kita kata tak mahu kan. So uh, so kita tak semestinya orang introvert ni akan mengalami ataupun cenderung untuk mendapat penyakit mental. Okay? Tapi jika seseorang yang introvert tu disebabkan oleh keadaan introvert dia tu menyebabkan dia rasa dia ni seorang diri kat dunia ni. Tak ada orang suka pada dia, tak ada orang nak appreciate dia, tak ada orang menghargai dia langsung, orang semua tak suka dia dan itu menyebabkan dia sentiasa je sedih dan murung. Okay? Dan sentiasa sedih dan murung kepanjangan sampai menjejaskan fungsi kehidupan harian dia dan juga menyebabkan dia kurang minat untuk buat hampir seluruh aktiviti dia, maka itu mungkin berisiko untuk menghidap masalah mental. Contohnya kemurungan. Dan jika seseorang itu kalau introvert dan rasa terlampau stres untuk jangka masa yang panjang dan mengalami gejala yang saya sebut tadi, maka dia perlulah mendapatkan nasihat atau penilaian daripada pakar. Okey, okey. Terima kasih Dr. Faris atas pandangan pada hari ini, dan kepada yang saya tak sempat bacalah komen-komen, soalan-soalan yang banyak pada hari ini, saya minta maaf sebab program kita sampai 3.30 tapi kita lajak sikitlah pada hari ini dan mungkin insya-Allah ni pihak admin pun dah request, dah ramai dah request untuk part 2 Dr. Faris untuk part 2 part 2 empat tu tak apa tau insya-Allah kepada kalau pihak-pihak IPPT USM membenarkan untuk part tu kita insya-Allah lah kita tidak ada masalah lah untuk menjalankan. Mungkin secara akhirnya Dr. Faris, nasihat dan tunjuk ajarlah apa nasihat yang mungkin Dr. Faris boleh bagi kepada kami yang mendengar pada hari ini dan masyarakat lah tentang isu kaitan dengan mental ni, apa yang perlu dilakukan, apa perlu yang tindakan yang perlu dilakukan lah jika ada permasalahan berkaitan dengan isu mental ni. Okey. So saya nak sarankan bahawa kita semua ni ada peluang untuk mendapat penyakit mental jika kita mengalami stres yang berpanjangan kan. Jadi saya rasa semua orang ni lebih kurang hampir sama je. Risikonya untuk mendapat penyakit mental ni sentiasa ada. Jadi kita janganlah kita nak merendah-rendahkan kawan kita yang mengalami penyakit mental. Sebab satu hari nanti mungkin anda juga yang akan kena. Jadi kita harus respect lah dan hormati semua orang. Tak kisah dia mental ke tak mental ke. Dan walaupun dia mental pun ada dia rawatan dan boleh juga dia kawal diri dia jika dirawat dengan betul. Boleh dia berfungsi macam orang biasa jika dirawat dengan betul. Jadi janganlah kita stereotip, stigma ataupun orang kata apa diskriminasi terhadap orang yang ada sakit mental. Sakit mental tak semestinya orang gila. Jadi itu yang kita kena faham. Dan kita sentiasa kena tahu juga kita juga akan berisiko untuk mendapat penyakit mental jika stres kita tidak dikawal dengan betul. So itu sahajalah saya nak sarankan supaya kita cuba lepaskan stigma tu dan berkawanlah dengan orang yang ada masalah mental. Itu tak ada masalah saya rasa, melainkan mereka ikut rawatan yang betul. Okay, terima kasih Dr. Farid atas nasihat yang berguna kepada semua pada hari ini yang datang. Moga-moga yang datang pada hari ini dapat ilmu yang bermanfaat
yang dicurahkanlah oleh pakar kita. Bukan senang kita nak dapatkan slot daripada pakar kan. Hari ini kita dapat pada hari ini. Dan sekali lagi saya nak mempromosikan sikit buku Kemurungan Terapi daripada sudut psikiatri dan spiritual tulisan Dr. Farid dan saya lah, untuk dapatkan bawah penerbit USM. Kalau boleh dapatkan, insya-Allah dapatkan banyak informasi yang berguna pada hari ini. Saya tutup pada hari ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan an-ni'matani makhbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Nabi sebut dalam hadis Nabi, dua nikmat yang sememangnya manusia abaikan adalah nikmat kesihatan dan nikmat waktu lapang. Kesihatan meliputi kesihatan mental, meliputi semua waktu lapang yang kita ada pada hari ini. Alhamdulillah kita ada waktu lapang untuk kita mendengar ilmu. Moga-moga dengan ilmu waktu lapang yang kita peroleh ini dapat memberikan impak kesihatan mental yang baik untuk kita pada hari ini, insya-Allah. Daripada itu saja daripada saya dan Dr. Faris pada hari ini, Dr. Rahayu, Akidah dan semualah pada hari ini. Moga-moga ilmu ini dapat dimanfaatkan kepada semualah dan disampaikan kepada masyarakat. InsyaAllah jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey. Assalamualaikum daripada saya dengan Dr. Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana link tau? Link tu link. Okey.